Eben Biers merupakan seorang ahli perniagaan Amerika yang kaya raya dan menjadi terkenal pada awal tahun 1930 selepas mengambil sejumlah besar radium atau raditor. Jadi, apa itu radium, dan apakah fungsinya? Radium adalah unsur radioaktif yang ditemui pada tahun 1898 oleh Marie Curie dan suaminya, Pierre. Apabila diminum, ia boleh menyebabkan masalah kesehatan yang teruk, termasuk kanser. Kisah Eben Biers adalah satu kisah yang tragis dan menjadi amaran kepada kita semua tentang bahaya keracunan radiasi. Eben Biers dilahirkan pada bulan April tahun 1880 dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Latar belakangnya memberinya banyak peluang, dan dia berjaya menamatkan pengajian di University Yale. Eben juga seorang atlet yang berjaya dan memenangi banyak kejuaraan golf pada awal tahun 1900-an. Tidak lama selepas itu, bapaknya menjadikannya presiden syarikatnya, Girard Iron Company. Eben mempunyai segala-galanya dalam hidup sehingga tahun 1927. Ketika itu, dalam salah satu pertandingan golfnya, dia mengalami kecederaan pada lengannya dan mengalami kesakitan yang agak teruk. Seorang pegawai perubatan mencadangkan Eben mencoba raditor, satu obat ajaib baru ketika itu, yang dikatakan mempunyai banyak manfaat. Dokter mengisyorkan satu sudu kecil sehari untuk meredakan kesakitannya. Eben mendapat kelegaan daripada kesakitan untuk beberapa hari, dan mengatakan bahwa dirinya berasa sangat aktif dan sihat. Jadi, dia mengambil keputusan untuk meningkatkan dosnya tanpa sebarang preskripsi. Ada sekali itu, dia meminum satu botol sekaligus pada hari yang sama. Ketika itu, obat raditor tidak dikawal, dan pihak berkuasa tidak menyadari kesan buruk radiasi terhadap tubuh manusia. Tetapi malangnya, Eben akan menjadi mangsa dalam kejadian ini yang akhirnya meragut nyawanya sendiri. Raditor adalah sejenis radioaktif yang mengandungi radium yang dipatenkan oleh William J. A. Bailey, seorang pelajar keluaran Harvard. Pada awal tahun 1900-an, ia menjadi sangat populer. Ia dikatakan mempunyai banyak manfaat kesehatan, dan ramai orang mula meminumnya. Bailey mencipta obat mujarab ini dengan melarutkan isotop radioaktif radium ke dalam air suling. Dia mengatakan bahwa campuran itu mampu menyembuhkan impotensi dan penyakit-penyakit lain. Pada masa yang sama, Bailey juga menawarkan komisen sebanyak 17% kepada dokter untuk setiap dos yang berjaya dijual kepada pesakit. Atlet golf itu sangat mempercayai raditor sehingga dia meningkatkan dosnya dengan meminum kira-kira 1.400 botol minuman itu sepanjang penggunaannya. Selain itu, Eben juga menghadiahkan produk itu kepada rekan kongsi perniagaannya dan teman wanitanya supaya mereka juga boleh menikmati manfaatnya. Malangnya, radium menjadi sangat berbahaya apabila pihak berkuasa segera menyadari bahwa ia telah menyebabkan perkara yang buruk terhadap tubuh Eben. Selepas beberapa tahun meminum raditor, Eben Biers mula mengalami masalah kesehatan yang teruk. Giginya mula tercabut dan jatuh, dia juga mengalami kesulitan untuk bercakap, dan dia merasai kesakitan di seluruh tubuhnya. Dalam kebimbangan untuk kesehatannya, bekas atlet ini memberitahu dokternya tentang kehilangan berat badan yang mendadak dan sakit kepala. Dengan rasa yang sangat sedih, Eben juga memberitahu bahwa dia tidak berasa seperti dirinya sendiri dan tidak berasa seperti lelaki muda yang dulu. Ternyata apa yang berlaku kepada Eben dan sesiapa yang meminum raditor adalah lebih menakutkan daripada apa yang dapat dibayangkan oleh sesiapa. Ketika dia berhenti mengambil obat tersebut, FDA menyadari bahwa radiasi sebenarnya tidak memberi sebarang manfaat kepada tubuh manusia tetapi hanya menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti kanser. Dalam tempoh masa yang pendek, semua pengguna raditor menderita keracunan radium dan mula menghidap pelbagai penyakit akibat obat itu. Kes Eben Biers ini adalah salah satu kes yang paling terkenal mengenai keracunan radium. Dengan kesehatan yang terus merosot, dia menjadi tajuk utama di peringkat kebangsaan. Orang ramai terkejut dengan kisahnya dan mengikuti setiap perkembangan. Antara kesan buruk yang ketara yang dialami oleh Eben adalah kehilangan seluruh rahang bawahnya dan sebahagian besar rahang atasnya. Keadaan muka dan rahangnya dipanggil sebagai radium jauh. Seluruh tulang di badannya juga mulai rapuh dan bergerak ke tempat lain dari posisi asalnya.
Eben bahkan mempunyai lubang di tengkoraknya dan abses atau ketumbuhan di otaknya. Keadaannya sangat teruk sehingga tisu tubuhnya telah dibuang secara pembedahan, meninggalkan lubang di kepala. Eben menerima diagnosis tahap akhir beberapa minggu sebelum meninggal dunia. Eben hanya terbaring di katilnya semasa saat-saat akhirnya dalam keadaan kesakitan sehinggalah pada 31 Maret 1932, ketika berusia 51 tahun, Eben menghembuskan nafas terakhirnya. Autopsi ke atasnya mendedahkan bahwa tubuhnya penuh dengan tumor kanker dan tulangnya sangat rapuh sehingga mudah patah. Walaupun pengakhiran Eben Biers ini sangat tragis, kes ini meningkatkan kesadaran tentang betapa bahayanya radiasi ke atas manusia. Selepas kematian Eben, FDA akhirnya mengambil tindakan atas William Bailey dan mengarahkannya untuk menutup syarikatnya. Mereka menyita semua produknya dan memberi amaran kepada orang ramai tentang bahayanya raditor. Walaupun syarikatnya ditutup, jualan radium telah menghasilkan banyak uang untuk Bailey. Jadi, dia membuka sebuah syarikat lain yang menjual produk radium, seperti peranti yang membolehkan orang membuat air radioaktif mereka sendiri di rumah. Walaupun ada kebimbangan yang semakin meningkat tentang kesan buruk produk berasaskan radiasi, banyak syarikat-syarikat masih menjual produk berasaskan radium sehingga tahun 1980-an. Pada tahun 1965, hampir 35 tahun selepas peninggalan Eben Biers, penyelidik dari University Pittsburgh menggali semula jasadnya untuk mengkaji kesan radium ke atas manusia. Semasa kajian itu, mereka menyimpulkan bahwa walaupun banyak masa telah berlalu, terdapat banyak sisa radioaktif yang berbahaya dalam tubuh badannya dan disebabkan itulah dia telah dikebumikan di dalam sebuah peti pelampung. Kes ini memberi kesadaran kepada kita untuk sentiasa berhati-hati tentang apa yang kita makan, tidak kira betapa selamatnya ia kelihatan. Jika Anda tidak pasti tentang sesuatu suplemen, ia adalah lebih baik untuk berunding dengan dokter atau profesional perubatan terlebih dahulu. Kita juga harus sentiasa mengikuti perkembangan penyelidikan terkini untuk memastikan obat atau suplemen yang kita makan tidak akan membahayakan diri sendiri. Sentiasa beringatlah bahwa penawar semua penyakit sebenarnya tidak wujud dan jika sesuatu kedengaran terlalu baik untuk menjadi kenyataan, mungkin ia memang begitu.